سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap saya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Oh, siapa bersama dengan kita di sini? Oh, Kak Nur kita. Kak Nur kita alhamdulillah dapat jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Som juga sebagaimana biasanya. Peminat-peminat setia Masjid Kampung Siglap untuk kuliah kita di waktu petang. Sebab kuliah petang ni bukan semua orang sudi duduk kan dan menghadap ya petang-petang ngantuk dengar ni kan. Tapi kita ada peminat-peminat setia kita di sini seperti Kak Nur, Kak Som, Kak Zah yang sentiasa bersama dengan kita pada petang untuk ikuti kuliah kita di Masjid Kampung Siglap. Baik, alhamdulillah
pada petang ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita akan cuti selama sebulan. Lama ya kita cuti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan jugalah kesempatan kepada saya pada petang ini untuk teruskan juga kuliah kita lantaran ia adalah kuliah yang terakhir. Siapa baru masuk tu? Oh, Liza baru masuk. Ya. Ya, Ustazah dan kawan-kawan. Yes, members-members semua ada di sini. Kak Aisyah juga baru masuk ya di situ. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, jadi saya nak tanyalah, hari ini kita nak masuk pada perbincangan yang keberapa? Muka surat keberapa dan juga poin yang keberapa? Boleh bantu letakkan di ruangan komen. Jadi saya boleh lihat jawapan daripada jemaah kita ya yang mengikuti kuliah pada petang ini. Silakan. Kita berada di muka surat yang keberapa untuk perbincangan nombor berapa? Minggu lepas kita cuti kan? Muka surat 143 poin yang ke-20. Kak Nur juga sebutkan 143 poin yang ke-20. Ada pendapat yang ketiga di sini. Kak Som poin 20. Page 143 Ustazah. Oh, dia ada Ustazah kat belakang. Ya, Kak Som. Baik. Jadi kita ada dua muka surat lah ya maksudnya. Di muka surat jemaah semua sebab kitab kan ada cetakan yang berbeza. Jadi kitab saya cetakan yang lama. Di cetakan yang lama jika di muka ataupun di muka saya, di muka surat yang terdapat dalam kitab saya ni, kita berada di halaman 150. Jadi kalau menurut kepada poin 20 betul, poin 20 tu betul. Cuma muka surat dia ada khilaf. Okey, dia ada khilaf. Bukan khilaf apalah, dua-dua sama je. Cuma kalau muka surat Ustazah, kita berada di muka surat 150. Kalau sesiapa yang ada cetakan yang terbaru untuk kitab kita ini, akan mulakan perbincangan di halaman 143. Baik, topik kita pada petang ini iaitu poin kita yang ke-20 akan membincangkan tentang hukuman bagi pelaku maksiat. Ada sebuah hadis yang begitu panjang dimuatkan untuk poin ini hanya sekadar untuk membahaskan hadis itu sahaja. Jadi secara keseluruhannya bila kita lihat pada poin kita yang ke-20 ini daripada awal hingga ke akhirnya hanya dimuatkan satu hadis sahaja yang mana menceritakan tentang mimpi Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita juga di perenggan yang pertama menyebutkan begini. Di antara dampak iaitu kesan bagi pelaku maksiat adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini Imam Al-Bukhari menceritakan atau meriwayatkan sebuah hadis tentang mimpi Nabi SAW yang mana dalam mimpi itu memperlihatkan kepada kita tentang hukuman atau dengan kata yang lain azab yang Allah sediakan bagi pelaku maksiat ataupun mereka yang melakukan dosa. Jadi pada satu hari ini dalam hadis inilah ia diceritakan kalau menurut kepada kitab kita, kalau lihat kepada kitab asalnya juga disebutkan bahawa seorang sahabat Nabi bernama Samurah bin Jundub. Dia ni pun ceritakan bahawa ada pada satu ketika Nabi SAW dia kata gini, Nabi tanya kepada kamilah di kalangan para sahabat. Nabi kata apa? Hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Jadi Nabi tanya kepada mereka, adakah salah seorang dari kalian bermimpi? Jadi kebiasaannya lah Samurah ni dia cerita mereka ni kadang-kadang mereka akan ceritakan kepada Nabi apa yang mereka mimpi pada malam harinya. Kemudian sebab itulah dia kata maka berceritalah kepada beliau siapa saja yang Allah kehendaki untuk menceritakan mimpinya. Jadi nanti kalau sesiapa yang mimpi pada malam harinya tu kan mereka akan ceritakan kepada Nabi apa yang mereka mimpi. Kemudian di sini Nabi pun kata kepada
mereka ni lah ada pada satu pagi diceritakan di sini, wa innahu qala dhata ghadatin. Jadi Samurah dia ceritakan ada satu pagi ni Nabi SAW ketika Nabi bertemu dengan para sahabat, Nabi ceritakan kepada mereka dengan satu mimpi yang begitu panjang sekali. Jadi Nabi cerita satu persatu apa yang berlaku ataupun apa yang baginda lihat di dalam mimpi itu. Jadi Nabi kata begini kepada mereka, semalam aku didatangi, maksudnya ada dua malaikat yang datang berjumpa Nabi SAW. Jadi mereka membangunkan aku dan berkata. Jadi mereka bangunkan Nabi, kemudian mereka pun kata kepada Nabi, mari kita pergi. Maksudnya jom kita pergi. Tapi Nabi tak tahulah nak pergi ke mana. Namun di sini diceritakan bahawa malaikat yang berdua ini, mereka minta supaya Nabi ikut mereka untuk jalan. Untuk jalan. Jadi jalan ke mana? Baik, Nabi ceritakan. Lalu berangkatlah aku. Kalau saya di muka surat 151, di situ Nabi cerita, lalu berangkatlah aku bersama keduanya. Jadi Nabi SAW bersama dengan dua malaikat itu, Nabi jalan bersama dengan mereka. Kemudian Nabi pun cerita apa yang Nabi nampak ketika dalam perjalanan itu. Pertama sekali, Nabi kata apa? Di pertengahan jalan, kami mendapati seorang lelaki yang sedang baring. Nabi kata, kami dapati ada seorang lelaki yang sedang baring. Kalau dalam bahasa Arabnya, Nabi sebut, wa inna ataina ala rajulin murtaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhratin. Tapi bukan seorang lelaki ni sahaja. Nabi kata ada seorang lagi lelaki. Apa yang dia buat? Baik, Nabi kata di sampingnya, di sebelahnya ada seorang lelaki yang membawa sebongkah batu besar. Jadi lelaki ini dia bawa batu yang begitu besar. Ini bukan lelaki yang baring lelaki yang di sebelahnya. Apa yang berlaku? Lalu Nabi SAW pun menceritakan kepada para sahabat. Wa idza huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadul hajaru ha huna fayatba'ul hajaru fayakhudhuhu fala yarji'u ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kana thumma ya'udu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Jadi ini satu keadaan yang Nabi nampak. Tu Nabi kata apa? Nabi kata tadi kan Nabi lihat ada seorang lelaki yang sedang baring. Di sebelahnya ada seorang lelaki yang berdiri. Lelaki yang berdiri ini dia bawa batu, batu ni besar bukan batu kecil. Dia bawa sebab tu digunakan perkataan bisakhra, sebongkah batu yang besar. Jadi dia kata begini, Nabi sebutkan begini, tiba-tiba batu itu dijatuhkan di atas kepala lelaki yang sedang baring. Lelaki tu baring. Yang lelaki pegang batu ni, dia campak batu tu letak kenakan di atas kepala lelaki yang sedang baring itu. Kemudian batu tersebut pun bila dah jatuh dekat kepala lelaki yang baring tu kan, batu tu dia bergolek. Batu tu bergolek. Lelaki yang tadi dia campakkan batu tu tadi ke atas kepala lelaki yang baring, dia kejar batu yang bergolek tersebut. Dia ambil batu yang berjaya dia kejar tu kan, dia angkat balik, dia pergi ke tempat lelaki yang dah dia hancurkan wajahnya itu. Bila dia sampai ke tempat tersebut, wajah lelaki tersebut dia kembali sempurna. Kembali seperti biasa. Namun, apa yang Nabi lihat? Lelaki tadi yang dia bawa batu tu kan, yang dia dah kejar batu tu, dia lempar lagi batu tersebut hingga pecahlah muka lelaki yang baring itu. Dan itu berlaku berterusan. Jadi Nabi kata begini, Subhanallah. Bila Nabi nampak tu kan, Nabi kata Subhanallah. Nabi kata kepada malaikat, kenapa ini? Apa yang terjadi ni? Sebab Nabi pelik, kenapa berlaku sedemikian? Tapi malaikat kata begini kepada Nabi, dah, jom kita jalan.
Dia tak jawab lah, ya, dua malaikat itu tidak jawab soalan ataupun kehairanan Nabi SAW, tetapi dia terus ajak Nabi jalan ke tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat tadi, pertama, Nabi SAW mimpi, Nabi lihat seorang lelaki yang mana kepalanya dihempap dengan batu oleh lelaki yang ada di sebelahnya. Kemudian Nabi pula bila dah sampai ke sebuah tempat yang lainnya, Nabi diperlihatkan dengan seorang lelaki yang mana wajahnya ditoreh dengan pengait besi. Pengait besi ya, ni bukan besi sebarangan. Macam mana saya nak ambil? Entah, saya pun tak ada pengait dekat sini. Kejap ya. Saya tengah cari barang ya. Ada ke pengait sebenarnya? Bolehlah ni. Kita ambil barang ni. Okay. Jadi Nabi SAW pada satu tempat ataupun pada satu keadaan yang lainnya dalam hadis ini menceritakan bila mereka dah beredar daripada tempat yang pertama tadi, ketika Nabi lihat lelaki yang kepalanya dihempap dengan batu besar sehingga hancur, kemudian dibuat berapa kali itu kan, mereka pun beralih jalan-jalan, kemudian sampailah ke sebuah tempat yang mana Nabi kata apa, di situ Nabi pun lihat ada seorang lelaki mustalqin liqafahu wa idza akharu qa'imun alayhi bikallubin min hadidin wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu wa mankhirahu ila qafahu wa 'ainahu ila qafahu qala wa rubbama qala Abu Raja'in fayashukku qala thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal fama yafruhu min dhalikal janibi hatta yasihha dhalikal janib kama kana thumma ya'udu alayhi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Jadi kalau kita lihat ya, terjemahan yang terdapat dalam kitab kita di sini. Di perenggan, kalau di kitab saya lah, muka surat yang 151, di perenggan yang kedua, Nabi ceritakan. Situasi yang kedua, Nabi lihat seorang lelaki, dia datang kepada seorang lelaki yang sedang berbaring terlentang sambil bersandar pada tengkuknya. Tiba-tiba ada orang lain berdiri tepat di atasnya dengan membawa pengait dari besi. Jadi pengait ni biasanya besi, benda yang dia ada macam gini. Okey? Yang kita boleh kait lah. Okey, benda macam gini. Pengait kita panggil. Yang dia moncong begini tapi dia buat daripada besi. Saya punya ni plastiknya. Okey, tapi dia buat daripada besi. Maknanya tajam ya, benda tu tajam. Jadi Nabi kata, apa yang Nabi lihat? Lelaki ini dia mengarah kepada salah satu pada bahagian wajah dari orang yang pertama tadi. Dia letaklah kan besi tu di wajah lelaki tadi yang pertama Nabi nampak, iaitu maksudnya lelaki yang sedang baring tadi. Ini bukan yang first ini yang second situation lah kita kata, keadaan yang kedua. Jadi Nabi kata apa? Orang ini dia mengoyakkan mulutnya sampai ke tengkuk. Ya, koyakkan mulutnya sampai ke tengkuk, dia guna pengait besi tadi. Yang mengoyakkan mulutnya sampai ke tengkuk, hidungnya sampai ke tengkuk serta matanya sampai ke tengkuk. Mulut sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk, mata sampai ke tengkuk. Tengkuk kita belakang sini lah ya. Okay. Jadi benda tu dia buat begitu. Dia tarik kan dengan pengait besi tu sampai ke belakang tengkuk ini. Kemudian Nabi kata dia tak stop sampai situ sahaja. Orang ini dia buat apa lagi? Dia pindah ke sebelah. Sebagaimana dia buat di sebelah kanan itu, dah selesai kan tadi dia tarik daripada mulut sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk, kemudian mata sampai ke tengkuk. Dah selesai tu, dia buat apa? Dia pindah ke sebelah pula. Mulut sebelah kanan, sebelah kiri ni pergi ke tengkuk, hidung pergi ke tengkuk dan kemudian mata hinggalah ke tengkuknya. Lalu Nabi kata apa? Tidaklah dia selesai mengoyak bahagian wajah tersebut melainkan bahagian wajah yang dikoyak sebelumnya telah pulih seperti sedia kala. Maknanya, sedang orang yang ini dia buat yang sebelah sini, ini dah jadi macam cantik lah, dah cantik macam biasa. Dia belum selesai ni buat ni. Belum selesai tarik sampai habis ni. Tapi yang sebelah sini dah cantik, dah jadi balik. Namun, kita lihat di sini. Nabi kata,
bila sebelah sini dah selesai tu, dia pun pindah balik ke sebelah kanan yang dah cantik tadi, dia pun buat. Pindah balik, buat. Ni jadi balik. Okay, buat. Ni jadi balik, ni buat lagi. So begitu keadaannya. Jadi Nabi SAW lihat situasi itu. Sekali lagi, Nabi kata apa? Subhanallah. Hairan. Kenapa ni orang ni? Kan? Begitu. Nabi, kenapa ni orang ni pelik? Mengerikan. Ya, mengerikan. Jadi, Nabi SAW, sekali lagi Nabi tanya kepada malaikat yang berdua inilah. Nabi kata kepada mereka, kenapa orang ni? Kenapa orang ni? Kenapa muka dia buat macam gitu? Tapi malaikat kata apa? Dah, mari kita pergi. Mereka tak jawab soalan Nabi yang kedua itu juga. Lalu mereka ajak Nabi teruskan perjalanan. Untuk perjalanan yang seterusnya, mereka pun sampai ke sebuah tempat. Ya, Nabi kata apa? Maka kami pun pergi. Kami sampai ke sebuah tempat yang mana ke sebuah bangunan. Nabi kata ke sebuah bangunan seperti tungku. Tungku ni macam tempat pembakaran. Senang kita panggil gitu. Tempat pembakaran. Yang mana Nabi kata sebelum Nabi lihat tempat itu, Nabi dah dengar suara jeritan. Hiruk pikuk yang begitu bising dalam tempat tu. Tempat pembakaran ni. Begitu bising tempat tu. Jadi Nabi jenguk. Sebab tadi pun dia dalam bentuk bangunan kan. Sebab tu dia kata Nabi jenguk. Bila Nabi jenguk, Nabi kata apa? Kemudian kami menengok ke dalamnya. Iaitu Nabi dan juga dua malaikat itu tadi. Sama-sama jenguk tengok apa yang ada di dalam. Apa yang Nabi lihat? Di sini diceritakan bahawa ada lelaki dan wanita yang telanjang di dalamnya. Okey. Mereka ni dalam keadaan telanjang, kemudian tiba-tiba muncul kobaran api dari bawah mereka ni. Sebab tu tadi dengar suara terpekik-pekik kan, suara jeritan. Kerana apa? Api tu muncul pada bahagian bawah ni, maksud bahagian kaki mereka ni yang membakar. Maka sebab tu mereka terjerit-jerit dan berteriak. Saat hal itu terjadi, Nabi kata mereka pun berteriak-teriak. Pekik sebab kesakitan lah kerana api yang muncul daripada bawah mereka. Dan Nabi SAW tanya lagi kepada malaikat, siapa mereka? Ataupun sebenarnya dengan soalan lain yang kalau saya nak kata gini, Nabi SAW nak tahu kenapa mereka ini sehingga berlaku sedemikian rupa kepada mereka. Jadi di sini, sebagaimana tadi situasi yang pertama, situasi yang kedua malaikat itu pun kata kepada Nabi, mari kita teruskan perjalanan. Mereka tidak jawab soalan Nabi. Jadi Nabi SAW dan kedua malaikat pun meneruskan perjalanan mereka. Lalu mereka sampai ke sebuah tempat. Tempat ini Nabi pun kata, kami sampai ke sebuah tempat yang ada sungai. Ya, sebuah tempat yang ada sungai. Dan aku itu Samurah. Di sini Samurah pun dia explain lah. Dia kata, dia macam dengar Nabi kata, warna sungai itu merah. Seolah-olah nak kata sungai itu dipenuhi dengan darah. Warna merah, darah. Ya, sungai darah lah kita panggil sedemikian. Dalam sungai itu, Nabi ceritakan kepada para sahabat, terdapat seorang yang sedang berenang. Ada seseorang yang sedang berenang, sementara di tepiannya ada orang lain yang sedang mengumpulkan batu-batu dalam jumlah yang banyak. Jadi dekat tepi sungai ini, ada orang yang sedang kumpulkan batu yang banyak. Dalam sungai ada orang yang berenang. Kemudian Nabi kata, beberapa saat kemudian, orang yang berenang tadi menepi dan mendatangi pengumpul batu. Jadi orang yang berenang dalam sungai yang penuh darah ini, dia berenang sampai ke tepi tu kan. Apa dia buat sampai tepi tu? Nabi pun nampak orang itu dia buka mulut dia. Bila dah sampai dekat tepi sungai tadi kan, dia buka mulutnya dan menyuapkan batu-batu tersebut. Kemudian dia pergi dan berenang kembali.
setiap kembali kepadanya, dia buka mulutnya, lantas orang lainnya pun menyuapkan batu-batu tersebut. Faham ya situasinya? Ada seorang lelaki yang dia berenang di dalam sungai yang penuh dengan darah. Ya, dalam sungai itu setelah dia berenang, dia akan pergi ke tepi. Yang mana di tepi sungai tersebut ada seorang lelaki yang kerjanya mengumpul batu. Bila dia mengumpul batu ini, ya, lelaki yang berenang tadi sampai kat tepi kan, sungai tersebut, dia buka mulut dia. Lelaki yang berada dekat tepi yang kumpul batu akan masukkan batu ke dalam mulut dia. Bila dia dah makan batu tu tadi, dia akan berenang kembali dalam sungai yang warna merah penuh darah. Kemudian dia akan kembali kepada lelaki yang mengumpulkan batu. Dia buka mulut dia. Kemudian lelaki itu akan masukkan lagi batu ke dalam mulut lelaki tersebut. Itu berlaku. Sekali lagi, Nabi tanya kepada malaikat. Ya, Nabi tanya kepada malaikat, siapakah kedua orang ini? Kemudian, malaikat pun samalah ya. Macam tadilah, malaikat kata kepada Nabi, jom kita jalan. Jadi kalau kita nak ringkaskan, keadaan yang ketiga, Nabi SAW melihat lelaki dan wanita bertelanjang, berteriakan kerana api. Kemudian pada situasi yang keempat ya, keadaan yang keempat, Nabi melihat seorang lelaki yang berenang di dalam sungai darah. Sungai itu warna merah lah, darah lah ya. Dan kemudian bila dia sampai ke tepi, dia memakan batu. Jadi ada 4 keadaan yang Nabi lihat setakat ini. Ya, ada 4 keadaan yang Nabi SAW lihat. Yang mana keempat-empat itu adalah situasi yang Nabi pelik, Nabi hairan dan amat mengerikan. Kita cerita-cerita gini mungkin tak rasa sangat ya. Kalau lihat dengan mata kepala sendiri, pasti ia sesuatu yang begitu menakutkan dan mengerikan. Jadi Nabi SAW bersama dengan kedua malaikat itu tadi pun berlalu pergi daripada tempat itu, dan malaikat pun tidak mahu menceritakan kepada Nabi tentang apa yang maksud yang diperlihatkan tadi kan kepada baginda. Nabi kata apa? Kami pun bergegas pergi. Maknanya kami pergi daripada tempat itu. Kami tinggalkan orang yang berenang tu tadi kan. Lalu Nabi kata apa? Kami jumpa seorang lelaki yang buruk rupanya. Jumpa seorang lelaki yang buruk rupanya. Dan Nabi kata apa? Mungkin seburuk-buruk lelaki yang pernah kalian lihat. Nabi kata gitu. Maknanya tak pernah kita akan nampak lelaki yang buruk seperti itu. Ini kata Nabi. Ya, yang mana Nabi kata di sisinya terdapat neraka. Bahkan dia mengobarkannya lalu mengitarinya. Maksudnya dia ni, lelaki ni, dia buat api tu jadi makin besar. Dan dia mengelilingi kawasan api tersebut, ya, kawasan api tersebut untuk jaga tempat itu. Kemudian Nabi tanya lagi kepada malaikat, siapa dia ni? Buruk rupa dia kan? Siapa dia ni? Jadi malaikat pun sekali lagi Nabi kata kepada Nabi, jom kita pergi. Kita pergi tempat lain lah. Tak payah tanya siapa dia ni. Jom kita pergi tempat lain. Jadi Nabi pun kata apa? Pada keadaan yang berikutnya. Kami pun pergi hingga sampai ke satu taman yang subur. Ni kalau tadi semuanya menakutkan ya. Kali ini sampai ke tempat yang begitu indah, begitu cantik. Kemudian Nabi kata apa? Tempat ini banyak tumbuh pohon-pohon. Maksudnya ada pelbagai macam pokok, bunga kan yang begitu indah, tempatnya subur. Lalu Nabi kata apa? Di dalamnya terdapat semua jenis warna musim semi. Semualah pokok-pokok yang indah, bunga-bunga yang begitu menakjubkan ada di dalam tempat ini. Kemudian Nabi kata apa? Di tengah kebun ataupun taman ini terdapat seorang lelaki yang tinggi bentuk tubuhnya. Hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya yang menjulang ke langit. Lelaki ni Nabi kata apa? Dia tinggi sangat. Sampai macam tak nampak dah muka dia sebab dia tinggi, terlampau tinggi. Jadi di sekitar lelaki ini, Nabi kata ada anak-anak. So budak-budak kecil. Ya, ada anak-anak kecil.
belum pernah aku melihat anak-anak sebanyak itu. Nabi kata tak pernah aku lihat budak kecil yang begitu banyak yang ada di sekitar tempat itu. Jadi Nabi tanya, siapa ni? Siapa lelaki yang tinggi besar ni kan? Macam biasalah, malaikat ni mereka tidak mahu menjawab persoalan Nabi. Dia kata kepada Nabi, sama juga dialognya, dah lah jom kita pergi tempat lain. Kita tengok tempat lain pula. Macam tu lah kan. Jadi mereka pun jalan sampai ke satu tempat ya. Nabi ceritakan tadi ya. Oh, lupa pula saya nak keluarkan skrin tu. Dah seronok bercerita, lupa nak keluarkan skrin tadi. Baik, tadi ya, saya ulang kembali, maaf ya. Nabi SAW melihat seorang lelaki yang begitu hodoh, okay, kemudian Nabi berlalu daripada tempat itu, lalu Nabi SAW pun masuk ke sebuah tempat yang disebut sebagai taman, yang begitu subur, begitu indah, dan di dalamnya ada seorang lelaki yang tinggi bersama dengan anak-anak kecil. Ini situasi yang tadi 5 dan 6 5 dan 6 yang Nabi SAW diperlihatkan kepada baginda. Baik, seterusnya Nabi ceritakan, setelah Nabi lihat lelaki yang tinggi itu kan bersama dengan anak-anak kecil itu, Nabi kata kami pun beredar di tempat itu. Lalu Nabi sampai ke sebuah tempat ini. Nabi kata akhirnya kami sampai di taman yang sangat luas. Taman itu begitu luas. Bila dia sampai di tempat tersebut, Nabi kata belum pernah aku melihat taman yang lebih besar dan lebih indah darinya. Kalau di dunia ini, maksudnya pada realiti kehidupan kita, mungkin kita pernah masuk ke taman yang begitu besar, begitu indah, tidak boleh menandingi apa yang Nabi lihat pada saat itu. Jadi di sini Nabi pun, malaikat pun kata kepada Nabi, keduanya berkata kepadaku, masuklah ke dalamnya. Jadi mereka suruh Nabi SAW masuk ke tempat yang begitu luas tadi kan, taman yang begitu luas, taman yang begitu indah. Jadi Nabi kata apa? Kami pun masuk ke dalamnya hingga sampai ke satu kota yang dibangun dengan bata emas dan perak. Jadi dalam taman ini, taman tu dah luas. Ya. Kemudian Nabi kata bila masuk dalam tu ada bandar. City, kita bagi city. Ada bandar atau satu kota. Yang mana kota ini diperbuat daripada emas dan perak. Semua bangunannya semua diperbuat daripada emas dan perak. Jadi Nabi kata, ketika kami mendatangi gerbang kota dan meminta izin untuk memasukinya. Jadi sampai dekat gerbang kota yang diperbuat daripada emas dan perak ini, mereka minta izin ya untuk masuk dan gerbang itu pun dibuka untuk kami. Kami memasuki kota tersebut dan disambut oleh sejumlah manusia lah, ya, ada sejumlah manusia. Tapi ya, manusia ni pelik sangat. Kenapa dia pelik? Nabi ceritakan begini. Keadaan mereka ni, yang ramai-ramai ni, dia separuh, Nabi cerita separuh tubuh mereka ni sangat elok. Maksudnya cantik, bersih. Memang sampai Nabi kata apa? Seperti seelok-elok manusia yang pernah kalian lihat. Maknanya ketika kita lihat tu, sebelah dia tu memang cantik. Memang perfect lah, tak ada benda-benda yang kita kata, tak cantik lah, buruk lah, tak ada, kita akan cakap begitu. Namun, manusia-manusia yang ramai-ramai ini, separuh je yang cantik. Tapi lagi separuh ni, Nabi kata apa? Dia adalah bentuk yang sehodoh-hodohnya. Sehodoh-hodoh yang seperti seolah-olah kita pernah lihat orang yang hodoh dan sebagainya. So ada half lah ya, dua. Sebelah cantik, sebelah tak cantik. Jadi kedua malaikat ini kata kepada mereka semua, pergilah dan berendamlah di sungai itu. Malaikat berdua ini perintahkan kepada yang orang-orang ramai ni semua ya, yang wajah mereka separuh cantik, separuh, bukan wajah, tubuh daripada kepala sampai kaki bukan wajah, kepala hingga ke kaki ni, cantik tak cantik ni, suruh masuk ke dalam sebuah sungai dan berendam dalam sungai itu. Disebutkan di sini, sungai yang dimaksudkan adalah sungai yang lebar dan airnya terus mengalir. Artinya bagaikan susu kerana sangat putih. Warna sungai itu ya, sangat putih seperti susu. Mereka pun pergi ke sungai tersebut, berendam di dalamnya, lalu kembali kepada kami. Tiba-tiba kejelekan yang terdapat pada tubuh mereka lenyap seketika.
Nabi kata bila mereka keluar daripada sungai itu, Nabi lihat yang buruk dekat sebelah tu kan, dah tak ada lagi dah. Mereka dah berubah. Yang haf-haf ni dah berubah dah. Sepenuhnya menjadi manusia-manusia, golongan-golongan ataupun kaum yang bersih, kaum yang cantik, yang sangat bagus rupa bentuk mereka. Jadi ada perawi yang mengatakan kedua malaikat itu berkata kepadaku, ini adalah sungai Aden serta di sanalah tempat tinggalmu. Maaf, syurga Aden. Tempat yang Nabi masuk tu kan tadi, yang ada diperbuat daripada emas dan perak, ia adalah tempat yang mana disebut sebagai syurga Aden. Okay, so kita ada satu lagi keadaan tadi ya. Nabi masuk ke sebuah kota emas dan perak. Nabi lihat, maknanya sebelum itu Nabi berada di sebuah taman yang sangat luas, indah ya. Di dalamnya ada kota dibangunkan dengan batu emas dan perak. Lalu Nabi disambut oleh manusia, itu kaum yang ramai. Namun kaum ini separuh tubuhnya sangat elok dan separuh pula sangat buruk. Tapi kemudiannya Nabi SAW diperlihatkan bagaimana mereka diperintahkan masuk ke dalam sebuah sungai yang putih seperti susu. Akhirnya tubuh badan mereka berubah menjadi elok, seelok-eloknya. Itu cantik. Ya. Jadi kalau tadi half-half, tapi sekarang bila dah keluar daripada sungai itu, dia jadi keadaan yang cantik. Baik, kemudian Nabi ceritakan kepada para sahabat. Aku segera lihat ke atas. Ya, Nabi lihat dekat atas tu ada apa. Kemudian ternyata ada sebuah istana seperti awan putih. Ada istana dan istana tu seperti awan, gemawan yang putih menggebulah. Ya, begitu keadaannya. Kemudian kedua malaikat itu pun kata kepada Nabi, itulah tempat tinggalmu. Di atas itulah tempat tinggalmu. Baik, kemudian ya, aku pun berkata kepada keduanya, tetapi langsung disela, semoga Allah memberkahi kalian. Keduanya pun membiarkan aku sehingga aku berusaha untuk memasukinya. Jadi Nabi pada masa itu bila disebutkan bahawa itu adalah tempat tinggal Nabi, Nabi rasa nak lihatlah nak masuk tempat itu. Namun bila dia tak berjaya untuk masuk tempat tersebut, mereka berdua ni, iaitu malaikat berdua ini pun kata kepada Nabi, tidak untuk saat ini. Namun kelak engkau akan memasukinya. Maknanya Nabi akan masuk lagi lah tempat itu nanti. Bukan sekarang. Itu tempat tinggal yang telah disediakan untuk Nabi SAW. Jadi aku berkata kepada kedua malaikat itu. Nabi kata kepada para sahabat. Nabi pun kata kepada kedua malaikat ini. Malam ini aku telah melihat keajaiban. Iaitu perkara-perkara yang menakjubkan. Yang mana daripada tadi Nabi tanya kepada mereka, ni kenapa? Subhanallah, kenapa orang ni? Kenapa ni? Kenapa gini kan? Tetapi mereka hanya membiarkan kehairanan dan persoalan itu membelenggu diri Nabi SAW. Jadi Nabi tanya sekali lagi kepada mereka, apa sebenarnya yang telah kulihat ya tersebut? Jadi apa daripada pertama tadi sampailah yang terakhir tu kan, sampai Nabi nampak tempat tinggal Nabi tu yang berada di atas, yang ada istana yang diperbuat daripada awan tadi kan, putih seperti awan itu. Nabi kata, apa sebenarnya daripada tadi awal tu yang saya lihat sampailah ke sekarang ini. Kemudian kedua malaikat ini pun kata kepada Nabi, kami akan menjelaskannya kepada kamu. Jadi mereka pun jelaskan kepada Nabi SAW satu persatu apakah maksud daripada setiap peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Pertama, apa tadi kita lihat yang pertama? Boleh sesiapa berikan jawapan di situ? Kita lihat apa tadi? Yang pertama, masih bersama dengan saya? Senyap je semua ni. Okay. Masih bersama dengan saya ke tidur ke Allah. So, nak cerita panjang hari ni ya. Satu hadis cerita panjang. Masih bersama dengan saya ya, saya harap. Okay. Pertama tadi kita ceritakan tentang apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Mengait. Sebelum itu Kak Nisa, kita ada yang pertama, kepala pecah. Amboi Kak Noh. Dia ni gangster dia. Kepala pecah. Wush, kepala pecah ya. Kepala dihempap batu.
lelaki yang memukul temannya dengan batu besar. Maksudnya dia hempapkan batu besar ya di atas kepalanya. Okey, baik. Terima kasih. Pertama betul. Kita nampak kepala dia hempap dengan batu. Yes, Lisa. Terima kasih juga. Lelaki yang mana kan pertama sekali kita nampak ya, diceritakan kepada kita yang kita boleh imagine jugalah ya. Kita boleh bayangkan tadi, lelaki yang dihempap kepala dengan batu. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dikenakan azab ataupun hukuman yang begitu kepada dia? Jadi malaikat pun ceritakan kepada Nabi. Dia kata apa? Kami akan menjelaskannya kepadamu. Lelaki pertama yang engkau datangi, yang kepalanya pecah, ditimpa batu, adalah lelaki yang mengambil Al-Quran. Maknanya dia adalah orang yang baca Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Ataupun orang yang betul mendalami bidang Al-Quran. Tetapi lelaki ini, dia adalah orang yang menolak untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Bahkan bukan itu sahaja. Dia adalah orang yang tidak mengerjakan solat. Ya, kalau dalam bahasa dalam hadis inilah dalam bahasanya sebutkan dia adalah orang yang tidur dan lalai dari solat wajib. Jadi saya nak mudahkan kefahamannya di sini, orang ini dalam keadaan dia baca Al-Quran, beriman kepada Al-Quranul Karim, dia adalah orang yang memang mengkaji Al-Quran. Dia tahu Al-Quran tu Allah kata apa semua kan. Namun masalahnya dia adalah orang yang memang tak jaga isi kandungan Al-Quran tu. Meremehkan, melalaikan, bahkan adalah orang yang meremehkan salatnya. Sebab itu Allah berikan azab yang sebegitu kepada lelaki tersebut. Tu kepalanya dihempapkan dengan batu yang besar. Kemudian yang kedua, ya, ada situasi yang kedua, malaikat pun cerita kepada Nabi SAW. Lelaki yang kedua selanjutnya yang kita lihat tadi, yang ni barulah pergi kepada Kak Nisa ni. Kak Nisa berikan jawapan tadi kan, yang pengait tadi kan, yang saya ceritakan. Saya pun nampak pengait saya ni. Yang pengait tadi kan, lelaki tu dikait mulutnya, hidungnya, mata sampailah keseluruhan wajahnya itu tadi. Kenapa dia sedemikian? Ceritakan kepada kita, lelaki itu adalah orang yang mana pada pagi hari dia keluar dari rumahnya, kemudian dia buat perkara-perkara yang dusta dengan satu kedustaan yang sampai ke pelbagai penjuru dunia. Apa yang cakap? Fitnah dia tu yang dia buat sejak dia keluar daripada rumah pagi-pagi tu kan. Pagi-pagi dah keluar rumah ni nak jadi orang yang menyebarkan fitnah. Dengan keadaan dia sedemikian, yang berdusta, menipu, mengadu domba, kan? Akhirnya kedustaan dia, pembohongan yang dia lakukan menyebabkan semua orang tahu. Daripada hujung ke hujung. Satu haugang tahu lah macam itu kan. Kerana perangai dia tu satu haugang tahu. Lebih orang tak kenal Sakinah, kenal Sakinah. Oh Sakinah mana? Oh yang belah tu. Macam gitu. Keadaan dia. Ini orang yang begini. Dia dikait mulutnya sampai ke tengkuk. Hidung sampai ke tengkuk. Mata sampai ke tengkuk. Kanan dan kiri wajah itu. Azab yang Allah sediakan untuk orang yang begini. Ini kalau kita nak apply muslimah dalam kehidupan kita, kita sekarang ni tak perlu nak keluar rumah lah untuk jadi orang yang begini. Kita duduk kat rumah ni, buka handphone kita, WhatsApp, kita punya IG, Facebook, apa-apalah social media kita ni. Pembohongan, kedustaan, pengadu domba, kita boleh buat hanya dengan hujung jari kita. Sebab tu kena ingat, hati-hati dengan apa yang kita post, apa yang kita share, bimbang nanti ia jadi perkara fitnah tentang orang lain. Sebab sekarang ni lagilah senang kan. Kita duduk Singapura lagi, members kita yang duduk Malaysia, duduk Indonesia, Brunei semua kan, sampai ke UK dah, orang tahu dah benda tu. Sebab apa? Kita tak perlu nak keluar dah sekarang ni. Dia hanya berada di tangan kita sahaja. Jadi amat bahaya. Dan kena ingat, apa yang Nabi lihat tadi, untuk orang yang begini, di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azab yang begitu. Dikait mulut dia dengan besi tu tadi. Kerana orang tak jaga mulut. Tu orang kata kan, kerana mulut, kerana mulut badan binasa. Betul tak? Kerana mulut
begitulah keadaannya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada dirinya. Jadi apa pun yang kita nak cakap, ya, tak kira daripada sudut platform yang macam mana sekalipun, depan-depan ke, berjumpa dengan teman-teman ke, WhatsApp, message ke apa-apa ni semua ni kan, perlu hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang batu api, menyebarkan perkara yang dusta. Kalau sekarang panggil viral lah ya, tular lah. Kita menularkan macam ular kan, kita tularkan benda-benda yang tak betul. Sebelum itu, ingat hadis ini, apa yang berlaku kepada lelaki itu. Itu zaman-zaman dulu lah ya, zaman-zaman dulu lah kita kalau, tapi zaman sekarang pun makcik bawang juga. Zaman dulu orang makcik bawang ke apa pun, bawang Rangers ni kan, okay. So kena keluar rumah. Sekarang bawang Rangers tak perlu keluar rumah. Ya, duduk dalam rumah dengan keadaan yang lebih mudah untuk membawang ramai orang lagi. Itu dahsyatnya mulut manusia. Dan begitu juga dahsyat azab yang Allah siapkan untuk mereka yang dahsyat mulutnya. Okey, baik. Seterusnya, Nabi lihat apa yang ketiga? Yang ketiga, Nabi SAW melihat ada keadaan yang mana lelaki dengan perempuan terpekik, terpekau, berjerit macam nak apa kat tempat pembakaran itu, yang mana bawah mereka tu ada muncul api yang membakar. Para malaikat kata kepada Nabi, mereka itu adalah wanita penzina dan lelaki dan wanita penzina. Yang mereka menjadikan zina sebagai cara ataupun lifestyle kehidupan mereka. Jadikan zina itu sesuatu yang biasa dalam hidup mereka. Dah tak dirasa apa dah nak berzina tu. Ini azab yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk mereka. Dan seterusnya, malaikat jelaskan kepada Nabi, orang yang mana Nabi nampak tadi kan berenang di dalam sungai warna merah, kemudian dia sampai ke tepi, ada lelaki yang masukkan batu ke dalam mulut dia adalah pemakan riba. Dia adalah orang yang pemakan riba. Jadi ini antara azab yang Nabi SAW diperlihatkan kepada baginda dalam perjalanan ini. Ya, azab yang pertama tadi, lelaki yang mengambil Al-Quran, dia tidak mengamalkan. Ya, kemudian dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, melekehkan, walaupun dia dalam keadaan yang orang kata mungkin dia hafal ayat Al-Quran dan sebagainya. Walaupun dalam hadis ini banyak sebut tentang lelaki kan, tapi ia still apply lah ya untuk kita, ya, wanita. Maksudnya lelaki je, tak ada bukan tak ada maknanya. So ini lelaki wanita lah, maksudnya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita perlu yakinlah ini adalah sesuatu yang memang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang mengingkari apa-apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Tidak mengerjakan solat. Yang kedua, dijelaskan kepada Nabi, mereka itu adalah pendusta, bukan setakat bohong tetapi pengadu domba, viralkan benda-benda yang tak betul, menjatuhkan maruah orang lain, kan? Akhirnya orang itu jadi orang yang dihina, dipulaukan hanya kerana mulut dia yang berdusta dan memfitnah tadilah, sehingga semua orang tahu tentang mungkin aib yang dia mungkin orang tu tak pernah buat, tapi kerana mulut dia menyebabkan maruah diri orang lain tercemar dan tidak dihormati. Ketiga, tadi telah juga saya sebutkan, lelaki dan wanita yang berzina. Keempat, orang yang memakan riba. Dan ada juga keadaan-keadaan tadi kan yang Nabi SAW lihat, itu Nabi bertemu dengan seorang lelaki yang buruk rupanya, kemudian dia itu berada di tepi neraka, di tempat neraka, dia mengobarkan api neraka dan dia mengelilingi tempat tersebut. Malaikat kata dia adalah malaikat Malik, yang mana Allah tugaskan dia untuk menjaga neraka Jahannam. Seterusnya Nabi sampai ke sebuah tempat. Bagaimana tempatnya? Ada banyak bunga-bunga yang indah. Begitu menakjubkan keindahannya.
tak pernah dilihat keindahan tempat itu. Ada lelaki yang tinggi tadi kan, bersama dengan anak-anak kecil. Di sini malaikat kata itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi SAW tadi kan, Nabi lihat ada lelaki, bukan lelaki lah, kaum ya, kaum yang mana dia half-half tadi kan, half cantik, half tak cantik. Jadi siapakah mereka? Di sini malaikat pun jelaskan. Oh tadi ya, yang lelaki tinggi tu saya dah sebutkan, saya tak baca teksnya. Last sekali cuba lihat kepada perendang kita yang terakhir untuk poin kita yang ke-20. Malaikat ceritakan kepada Nabi, kaum yang separuh tubuhnya elok dan separuh lagi tubuhnya jelek adalah kaum yang mencampur amal soleh dengan amal buruk. Lalu Allah memaafkan mereka. Sebab tu tadi dia half-half. Okay. Yang ketujuh, apa yang Nabi lihat tadi, lelaki yang ramai-ramai kan sambut Nabi, yang sambut Nabi dan malaikat ya. Kemudian Nabi pelik kenapa separuhnya cantik sangat-sangat, separuhnya buruk sangat-sangat. Kemudian mereka masuk ke dalam sungai atas arahan kedua-dua malaikat itu tadi. Sungai yang disebut sebagai sungai yang begitu putih, bersih seperti susu. Bila mereka dah berenang dan masuk dalam tu, mandi dalam itu, bila mereka keluar kembali kepada Nabi dan juga para malaikat, Nabi lihat apa? Mereka bersih, putih, cantik. Tak ada lagi keadaan yang separuh-separuh. Jadi malaikat ceritakan, orang-orang ini, kaum itu tadi ialah kaum yang mana ketika hayat mereka, mereka mencampurkan amal soleh dan amal buruk mereka. Namun kenapa keadaan mereka kembali cantik kan? Maknanya dah tak ada half-half tadi, ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan amal buruk yang telah mereka lakukan. Jadi begitulah ya keadaan yang Nabi SAW lihat. Namun apa sebenarnya yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Bertepatan dengan topik kita yang ke-20 pada petang ini, iaitu hukuman bagi pelaku maksiat. Yang boleh kita faham ya, daripada perbincangan hadis Nabi SAW yang panjang lebar ini, iaitu daripada sudut pengajaran hadisnya, azab yang disediakan bagi dosa dan maksiat. Kita dalam hidup kita ni, jangan ya, saya nak teruslah ya masuk kepada yang kedua. Sebab kalau nak cerita tentang azab yang disediakan bagi dosa dan maksiat tu dah daripada tadi dah. Daripada awal kuliah tadi dah saya tekankan. Menerusi hadis Nabi SAW itu tadi. Tentang azab. Ya, tadi kita ada nampak, kita ada baca sampai 4 azab yang Nabi lihat. Termasuklah kepada keadaan yang ke-7 tadi tu sebenarnya. Orang yang mencampurkan amal baik dan amal buruk dalam kehidupan dia. Maksudnya dia bukanlah orang yang buat jahat teruk-teruk lah, bukan gitu. Tapi ada amal buruk yang dia buat. Ada benda-benda yang buruk dia buat. Itu juga kita panggil sebagai azab yang Allah berikan ke atas seseorang hamba. Dalam hal ini, kita lihat ya, apa yang boleh kita muhasabahkan dalam diri kita ini ialah, jangan kita menganggap remeh kepada dosa maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan, berikan balasan untuk sekecil-kecil dosa hinggalah kepada sebesar-besar dosa. Jadi kita, bila kita ni, yalah saya faham kita ni tak semua orang yang perfect. Hatta saya pun saya kata kita tak perfect. Ada dosa, ada maksiat yang mungkin kadang-kadang kita tak sedar ataupun kita terbuat. Bila dah terbuat, ya aku buat dosa rupanya. Kadang-kadang begitu hidup kita ni. Keadaan diri kita begitu. Ya fitrahnya begitu. Maknanya dia cenderung ada keadaan-keadaan situasi-situasi yang mudah untuk kita terjebak dengan dosa-dosa. Tetapi bila kita usaha untuk tidak memandang remeh kepada setiap dosa yang kita buat. Kalaupun saya kata, kalaupun kita terbuat, kita akan cepat-cepat keluarkan diri kita daripada dosa tersebut. Sebab apa? Kita baca hadis, kita baca ayat, kita baca Al-Quranul Karim, kita ikuti pengajian-pengajian ilmu. Kan kadang-kadang dalam hidup kita ni, kalaupun kita tak ikut kuliah lah sekalipun kita kata kan, tapi mungkin kita dengar orang cerita, kau tahu orang tu buat gini-gini tapi kemudian apa Allah balas kat dia. Kita dengar cerita-cerita yang begitu. Seharusnya ia meletakkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa maksud saya takwa ni? Ketakutan kita kepada Allah. Tentang setiap perbuatan kita ni. Ada balasan, ada ganjaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan. Kenapa Nabi SAW diperlihatkan tentang semua itu? Untuk mengajarkan kepada kita, iaitu kita ni umat Nabi SAW, agar kita tidak memandang remeh kepada dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Kita tak rasa, alah dosa, alah tak load. Orang katakan, alah buat dosa buat apa, tak load lah, sikit je, tak load sikit je. Tak. Nabi pernah ingatkan kepada Aisyah, ya Aisyah, iyaki wa muhaqqaratil a'mal, fa inna laha minallahi taliban. Nabi bukan pesan kepada wanita-wanita, sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang di sekitar tu, tak. Tapi Nabi pesan pada siapa? Aisyah radhiyallahu anha, bukan calang-calang wanita muslimah tu. Ya, Aisyah ni bukan calang-calang wanita, ahli ibadah, seorang wanita yang hafal hadis, hafal Al-Quran, wanita yang Masya Allah, tabarakallah, akhlak diri dia bukan sebarangan. Tapi Nabi masih lagi kata kepada dia, ingat Aisyah, hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Tak ada namanya yang load tak load dosa kecil ni. Semua loading. Okay? Semua loading. Jadi Nabi kata apa? Sebab apa Nabi pesan begitu kepada Aisyah ni, isteri baginda sendiri ni? Kerana Nabi kata kepada Aisyah, fa inna laha minallahi taliban. Walaupun ia dosa kecil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan minta kita bertanggungjawab pada dosa-dosa yang kita buat walaupun ia kecil. Sebab itu kita kena banyak sangat muhasabah. Ya, setiap hari. Muhasabah diri kita ni. Maksudnya, cuba kita ni banyak lihat pada diri kita sebelum kita lihat dosa orang lain, ya muslimah. Sebab kadang-kadang ni kita suka tengok salah orang. Itu masalahnya kita ni. Teruk dia perangai, ya Allah. Kita kalau nampak orang jahat dia, teruk dia perangai, bukan ahli syurga, ni confirm ahli neraka. Kita macam tu kita kadang-kadang. Kita nampak orang buat ni, dahsyat. Tapi kita lupa. Masa kita tunjuk orang lain, kita lupa nak tunjuk diri sendiri. Betul tak? Sebab itu, muhasabah kita ni setiap hari. Tentang dosa kita. Sebab kita kalau fikir tentang dosa kita, kita tak fikir tentang dosa orang lain. No time. Atau orang waste time. Waste time. No time, waste time. Kita nak fikir tentang dosa dia, apa orang tu buat, kenapa dia gitu, kenapa gini. Sebab apa? Kita sibuk dengan dosa kita. Kita sibuk nak memperbaiki diri kita. Kita sibuk nak jadi seorang muslimah yang betul-betul salihah, yang betul-betul mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah pesan pada kita dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18. Ya, boleh dicatatkan di ruangan komen kita ini. Pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah perintahkan kepada siapa? Orang yang beriman. Kita muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita buat apa? Bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Kemudian Allah kata apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Maksudnya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maknanya Allah perintahkan kita ni muslimah yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi bertakwa kepada Allah bukan hanya, saya takut Allah, saya takut dosa. Bukan begitu muslimah. Tetapi cuba kita muhasabah apa yang dah kita buat untuk hari esok. Maksudnya apa yang dah kita buat sebagai bekal untuk kita bawa pada hari kiamat kelak. Adakah hidup kita penuh dengan dosa dan maksiat? Atau sebaliknya? Jadi Allah ingatkan kepada kita, lihat diri masing-masing. Apa bekal yang dah kita siapkan untuk hari esok, iaitu hari kiamat. Yang mana pada hari tersebut adalah penentu kebahagiaan kita yang sebenar-benarnya. Atau biasa saya gunakan perkataan apa? Kejayaan kita yang sebenarnya ialah pada hari kiamat itu nanti. Untuk kita lihat
adakah betul kita ni seorang hamba yang benar-benar berjaya ataupun hamba yang hanya berjaya di dunia tapi di akhirat kita adalah hamba Allah yang rugi bahkan kalah. Sebab tu muhasabah diri kita ni. Kita dah baca tadi hadis itu yang begitu panjang lebar. Kita dah lihat bagaimana Nabi SAW ceritakan kepada kita apa yang diperlihatkan kepada baginda tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Maka seharusnya keinsafan, ketakutan dan bukan hanya sekadar keinsafan dan ketakutan, tetapi bagaimana semua itu, apa yang kita bincangkan pada petang ini, ia menjadikan satu motivasi pada diri kita untuk terus menjadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, muslimah, terima kasih di atas perhatiannya. Itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita yang terakhir pada hari ini. Sebab kita akan cuti panjang tak jumpa saya lama nanti jumpa di tempat lain lah mudah-mudahan. Petir pun dah bunyi dah kat luar Okay. Mudah-mudahan Cuma untuk kuliah kita di Masjid Kampung Siglap, kita akan kita akan cuti rehat. Salah tekan, minta maaf. Kita akan cuti rehat seketika untuk memberikan laluan, bukan kepada azan tetapi memberikan laluan kepada bulan Ramadan supaya kita dapat lebih fokus kepada ibadah dengan puasa kita. Letih jugalah kalau bulan Ramadan ni nak mengajar saya lah nak mengajar ataupun kita lah nak ikuti kuliah lagi petang-petang mengantuk, sibuk-sibuk kat dapur kan, nak siap-siapkan makanan untuk berbuka puasa. Cuma mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Dan daripada sekarang muslimah, kita berusaha untuk sentiasa meletakkan rasa ingin menjadikan diri kita seorang muslimah yang lebih baik, lebih-lebih lagi ketika kita nak bertemu dengan Ramadan ini, agar nanti bila kita bertemu kembali di bulan Syawal, kita menjadi seorang muslimah yang berbeza. Berbeza tu bukan sebab kita tukar muka kita tapi kerana kita ni jadi seorang muslimah yang benar-benar rasa ketakwaannya sudah menyelinap masuk ke dalam hati kita lantaran ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.